Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Ada yang baru balik sekolah, betul? Okey, selamat kembali ke sekolah. Ada yang sakit? Allah, yang mana sakit? Ustaz doa agar adik-adik cepat sembuh dan ceria selalu. Ingat lagi tak nama Ustaz? Okey, nama Ustaz Muhammad Ibn Izzat. Hari ini Ustaz akan mengajar adik-adik dalam ibadah tahun 5 di Kafah di Hijrah. Sebelum kita memulakan, marilah kita sama-sama menadahkan tangan dan mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, sebelum bacaan doa tadi, Ustaz ada nyanyi satu lagu. Kalau adik-adik perasan, ada satu perkataan yang berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Cuba teka apa dia? Pandai Ismail. Sembahyang. Sembahyang ataupun solat. Adik-adik, solat merupakan ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita seharian. Ya betul, ada yang cakap rukun Islam yang keberapa tadi? Yang kedua. Iaitu solat 5 waktu, betul? Dia merupakan ibadah yang paling penting dan perlu dilakukan, wajib dilakukan ataupun didirikan sama ada kita dalam waktu sihat ataupun sakit, maupun kita berada di rumah ataupun kita di dalam kenderaan. Jadi, ingat lagi tak apa keringanan yang Ustaz pernah cerita pada tajuk lepas? Ya betul. Ada yang belum tengok lagi? Yang belum tengok, boleh tengok di dalam YouTube Kafah di Hijrah Ibadah Tahun 5. Baik, untuk hari ini Ustaz akan kongsikan pada adik-adik tajuk solat orang uzur dan solat dalam kenderaan. Dalam hadis riwayat Bukhari, mafhumnya seorang sahabat Nabi iaitu bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasulullah dan mengadukan kepada beliau mengadukan kepada baginda yang dia mempunyai sakit buasir. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, solatlah di dalam secara berdiri. Jika tidak mampu, solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu juga, solatlah dalam keadaan baring. Jadi kita boleh rungkaikan bagaimana keadaan solat orang uzur. Jadi keadaan solat orang uzur ada 5 cara. Adik-adik boleh nampak kan ada 5 kat sini. Okey, yang pertama ialah solat yang secara duduk. Yang kedua, solat secara baring menelentang. Yang ketiga, solat baring mengiring. Yang keempat, solat isyarat mata. Dan yang terakhir sekali, solat dalam hati. Ada 5 cara. Nak tahu tak macam mana cara-cara tu? Macam mana solat cara duduk? Macam mana solat cara baring menelentang? Macam mana pula mengiring? Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali di rancangan Kafah di Hijrah. Okey adik-adik, kita dah tahu jenis-jenis solat tersebut, betul? Okey, sekarang ni bagaimana pula cara solat-solat dia? Okey, nampak tak kerusi yang depan Ustaz ni? Okey, ini adalah bagi solat orang uzur yang pertama, iaitu apa? Secara duduk. Okey, kita tengok macam mana cara orang duduk. Okey, andai kata adik sakit lutut, betul? Okey.
Okey, adik-adik ada sakit lutut, main bola tiba luka. Okey, macam mana adik-adik nak solat cara duduk? Okey, kalau luka dekat lutut, adik boleh berdiri lagi, betul? Okey, bila secara berdiri, okey, adik-adik kena berdiri dulu. Berdiri macam biasa, anggap ini sebagai kiblat, contoh. Okey, berdiri dulu. Okey, solat macam biasa, niat. Okey, takbir. Allahu Akbar. Okey, bila rasa dah lenguh ataupun memang sakit, barulah boleh terus duduk. Macam mana cara duduk tadi? Okey, Ustaz ulang balik. Okey, mula-mula macam ni. Takbiratul Allahu Akbar. Okey, bacalah Al-Fatihah, surah lazim. Kalau mampu, mampulah. Kalau tak mampu, contoh, kalau rukuk tu sakit. Bila start Allahu Akbar sakit kan? Okey, sebelum rukuk tu pastikan adik duduk dulu. Lepas tu rukuklah. Allahu Akbar. Kalau rukuk tu boleh secara berdiri, pastikan rukuk macam biasa. Cuma sujud tak boleh kan sebab lutut luka kan? Okey, jadi macam mana cara sujud bagi orang sakit? Okey, kalau rukuk macam ni, Allahu Akbar. Sedikit sahaja. Bila sujud, depankan lagi sikit. Allahu Akbar. Kalau sami Allahu liman hamidah yang i'tidal macam biasalah sami Allahu liman hamidah. Bagi sujud yang tadi. Okey, lepas tu bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Itu adalah cara duduk. Ini adalah duduk dekat kerusi. Ada lagi satu iaitu duduk iftirash. Bagi duduk iftirash, duduk iftirash ni lah duduk antara dua sujud. Yang tu bagi orang yang boleh duduk iftirash lah. Tapi sekarang dah ada kerusi betul. Jadi kita boleh guna manfaatkan kerusi bagi yang sakit kaki. Okey, itu adalah solat duduk. Okey, yang kedua ialah secara baring menentang dengan baring mengiring. Itu adalah secara baring. Macam mana pula cara baring tersebut? Okey, Ustaz nak tunjukkan satu benda. Tapi Ustaz ambil ni dulu ya, letak kat meja. Allahu Akbar. Ada benda ni lah. Ustaz nak tunjukkan apa benda dalam ni. Okey, ini jeng Ustaz tunjuk Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda dalam ni? Tada. Okey, cuba teka apa benda ni. Okey, ini adalah katil. Okey. Selalunya orang baring dekat mana? Bukan kat lantai, betul. Okey, baring dekat katil. Okey, macam mana orang solat bagi dalam baring? Okey, ada dua cara, iaitu cara baring mengiring dan satu baring menelentang. Okey, kita tengok satu persatu dahulu baring mengiring. Okey, bagi baring mengiring macam mana? Okey, orang tu contoh luka di belakang, iaitu terbakar ke ataupun sakit belakang yang memang tak boleh untuk baring menelentang, iaitu baring belakang dekat ke atas katil. Jadi baring dia mesti macam ni. Dalam bentuk macam ni. Andai kata ini adalah orang, yang adik lah yang tengah solat kan. Okey, andai kata ni orang, cara solat dia bagi mengiring macam ni. Okey, macam mana solat dia? Angkat takbir macam biasa, selepas niat Allahu Akbar. Macam ni. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana cara rukuk? Lepas baca Bismillah surah Razim, rukuk dia tunduk saja sedikit, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujud ke depan sedikit daripada rukuk. Okey. Lepas tu lepas sujud bagi salam yang pertama sebelah kanan dan sebelah kirilah kalau selepas tahiyat akhir. Bagi yang mampu untuk baring menelentang, duduk baring saja menelentang macam ni. Ini cara baring menelentang. Okey, macam mana cara solat dia? Macam biasa yang waktu mengiring tadi, cuma baring macam biasa, niat Allahu Akbar. Nampak Nampak tak? Macam ni adalah cara baring menelentang. Kalau rukuk macam mana? Okey, rukuk angkatkan kepala sedikit, ataupun kalau tak nampak boleh tengok gambar Ustaz ada tunjuk sekali. Angkat sedikit saja kepala. Okey, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud semula Allahu Akbar ke depan sedikit. Macam dalam gambar tu. Okey, lepas tu kalau salam paling saja kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu adalah baring. Okey,
Bagaimana pula kalau orang tu memang betul-betul tak boleh nak gerak tangan. Bagi yang tak boleh gerak tangan, boleh juga solat macam biasa, iaitu menggunakan isyarat mata. Macam mana pula isyarat mata tu? Okey, bagi solat isyarat mata, dia boleh menggunakan hati selagi kalau mulut dia tak boleh bercakap lah. Kalau dia boleh bercakap, pastikan lafaz. Contoh niat solat, usolli fardhu zuhri arba'an rakaatin adaan lillahi ta'ala. Jadi solat macam biasa, Allahu Akbar. Cuma apa nak beza antara rukuk dengan sujud? Bagi nak membezakan isyarat mata untuk rukuk dan sujud, kalau rukuk, pejamkan mata separuh sahaja. Allahu Akbar. Bacalah lafaz untuk rukuk. Subhana rabbiyal azimi. Lepas tu i'tidal, buka mata semula, sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud, Allahu Akbar, pejamkan mata. Macam mana? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu bangun semula. Kalau bagi salam, Assalamualaikum, sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Baik adik-adik, itulah yang keempat, iaitu secara isyarat mata. Yang last sekali ialah yang kelima, iaitu secara dalam hati. Yang ini adalah memang orang tu jenis memang tak boleh nak bercakap maupun bergerak. Dia hanya boleh mampu bercakap dalam hati sahaja. Bila macam tu, hanya niatkan, tapi berwuduklah terlebih dahulu. Lepas tu solat macam biasa, cuma bayangkan adik-adik anda yang semua yang sakit tu, solat je macam biasa, Allahu Akbar. Tapi kalau boleh sebutlah. Kalau tak boleh, cakap je dalam hati, Allahu Akbar. Sebab kenapa? Dalam hati Allah yang tahu. Jadi Allah Maha mengetahuilah apa yang kita sedang lakukan. Jadi apa sahaja kalau adik lakukan, insya-Allah Allah akan terima solat tersebut. Okey adik-adik, itu adalah 5 jenis-jenis solat orang uzur. Okey. Yang kelima ni, macam mana pula solat dalam kenderaan? Bagi yang solat dalam kenderaan, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Boleh minum, pergi ambil air. Yang mak boleh siapkan makanan. Tak apa. Selepas ni kita akan belajar macam mana pula solat dalam kenderaan. Alhamdulillah, Ustaz gembira lagi tengok adik-adik masih setia di dalam Kafar Hijrah. Baik adik-adik, kita dah tahu cara solat bagi orang uzur, betul? Okey, sekarang ni kita nak tahu bagaimana solat dalam kenderaan. Solat dalam kenderaan tu apa? Okey, solat dalam kenderaan ialah melakukan solat di dalam kenderaan bagi orang yang berada dalam kenderaan dalam tempoh masa yang lama. Contoh orang tu dia naik satu kenderaan dan dia takut solat yang kedua, contoh azan yang kedua. Contoh solat Zuhur dengan Asar kan. Okey, dia pergi merantau. Lepas tu contoh dia takut azan Asar tu berkumandang, jadi dia boleh solat dalam kenderaan. Okey, bagaimana solat dalam kenderaan tu? Nak tahu macam mana? Okey, Ustaz ambil kursi ni, kita tengok macam mana. Okey, andai kata ini adalah kapal terbang. Banyak kenderaan yang kita boleh solat. Contoh kapal terbang, kereta, bas, lori dan sebagainya yang kita boleh naik dan pergi ke satu tempat lah, destinasi. Contohnya adalah kapal terbang. Okey, bagaimana solat dalam kapal terbang ataupun dalam kenderaan? Okey, yang pertama kita mestilah berwuduk terlebih dahulu. Kalau tak berwuduk, maknanya tak sah solat. Ya, betul. Okey, yang kedua, mengikut keadaan semasa. Okey, yang ini adalah perkara yang penting. Contoh, kalau kita nak solat, kita kena tahulah keadaan semasa kita nak solat. Tempat tu bergerak ke tak, ataupun selamat ke tak untuk berdiri. Okey, kalau berdiri, bagi yang selamat boleh berdiri, solat macam biasa. Kalau tak boleh, pastikan ada kerusi kat belakang supaya kita boleh duduk. Okey, yang ketiga, kita mestilah niat pada ketetapan kiblat. Contoh, kiblat ada dekat depan, kita niat dekat depan ni sahaja.
Niat macam biasa, usolli fardu zuhri arba'an rakaatin adaan lillahi ta'ala. Okey, tapi bila kita dah takbiratul ihram, maknanya solat tetap sah sebab hati kita dah tetap pada kiblat tersebut walaupun kenderaan tu berubah arah kiblat. Jadi macam mana solat dia? Okey, andai kata ni adalah kiblat untuk yang kenderaan untuk yang pertamalah, kita niat pada ketetapan. Okey, Allahu akbar. Okey, baca bismillah. Lepas tu macam mana? Okey, kalau bergerak tu pula memang laju. Okey, terus duduk. Kalau memang tak boleh berdiri, terus saja duduk. Contoh kalau duduk saja, Allahu akbar. Kalau duduk teruslah. Kalau berdiri kita tadi. Lepas tu terus duduk kalau tempat tu bergoyang. Okey, lepas tu rukuk macam biasa, Allahu akbar. Sujud macam biasa. Lepas tu duduk antara dua sujud dan bagi salam pertama. Yang kedua. Macam biasalah, macam solat duduk untuk orang uzur. Tapi yang tu untuk uzur, yang ni adalah situasi di dalam kenderaan. Kalau orang tu boleh sujud dengan macam biasa, sujud je lah dekat lantai macam biasa. Sebab dia bukan orang uzur. Ingat tu, dia hanya berkemampuan. Kalau berkemampuan ni maknanya kalau orang tu kalau tempat tu bergoyang, memang kita boleh duduk dekat tempat yang selamat lah. Kalau tak selamat, kalau selamat kita boleh sujud, kalau tak selamat kita boleh duduk. Boleh faham? Okey, boleh. Okey, itu adalah solat dalam kenderaan. Okey, sebentar ya adik-adik. Baik, mesti adik tertunggu-tunggu. Latihan apa yang kita nak buat pada hari ini? Betul? Okey, untuk latihan hari ini, Ustaz nak adik-adik buat replika katil yang Ustaz yang buat tadi pada sesi sebelum tadi. Yang ni adalah katil waktu solat baring. Betul? Buat katil dengan replika orang. Cara dia mudah saja. Gunakan kotak yang ada dekat rumah. Kalau tak ada, guna aktiviti lain. Cuba buat mula buat kotak yang bawah ni dulu. Lepas tu buat kotak yang dekat atas. Buat juga bantal dengan katil. Bagi bentuk katil yang sempurnalah. Dan buat juga replika orang seperti ini. Dan kalau boleh rakam dan hantarkan di laman sosial Facebook, Twitter ataupun Instagram. Dan jangan lupa hashtag Kafah Hijrah serta hashtag ibadah. InsyaAllah Ustaz akan tengok dan boleh menilai ikut kreativiti adik-adik. Baik adik-adik. Solat ni merupakan tiang agama. Tahu tiang? Contoh dekat rumah mesti ada tiang, betul? Kalau contoh rumah kat kampung mesti ada tiang dekat bawah. Betul tak adik-adik perasan? Tiang ni adalah merupakan satu asas yang penting. Kalau tiang tu tak ada ataupun kurang satu, maka runtuhlah rumah tersebut. Macam adik-adik, kalau adik-adik besar dah ada rumah, kalau tak ada tiang macam mana? Mestilah jatuh, betul? Runtuh. Jadi kita tak nak agama kita runtuh sebab solat. Okey, macam mana kita nak jaga solat tersebut? Okey, Ustaz ada satu doa. Doa ni daripada Nabi Ibrahim. Adik-adik boleh amalkan. Macam mana doa dia? Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Rabbana taqabbal doa. Macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Rabbana taqabbal doa. Maksud dia, ya Allah, jadikanlah aku dan zuriatku ataupun keturunanku supaya tetap dalam mendirikan solat. Ya Allah, permudahkanlah doaku dan perkenankanlah doaku, ya Allah. Baik adik-adik, sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap adik-adik dapat mengambil ilmu daripada tajuk solat orang uzur dan solat dalam kenderaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الصلاة والسلام 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 حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وسلم بسم الله وفي الحديث